Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dihormati sekalian, dalam episod kali ini saya akan berkongsikan berkaitan dengan pengurusan email, dan saya pasti ramai di antara rakan-rakan memang mempunyai akaun Gmail, dan akaun Gmail ini mempunyai banyak kelebihan. Antaranya dengan akaun Gmail kita boleh menggunakan pelbagai kemudahan yang disediakan oleh pihak Google. Baik, dalam episod kali ini saya akan merungkai dan juga berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang saya sempat pelajari berkaitan dengan pengurusan email dan bagaimana nak hendak memudahkan lagi tugas-tugas kita dalam kehidupan seharian, terutama lebih-lebih lagi kepada mereka yang terlibat dalam bidang marketing ataupun mungkin dia ada di antara rakan-rakan yang mempunyai bahan-bahan ataupun yang mempunyai website ataupun blog ataupun media sosial yang nak dipromosikan kepada penghantar. Apabila orang menghantar email kepada kita, so dia akan mendapat satu bingkisan daripada kita, iaitu mungkin promotion daripada email kita. Okey, baik. So yang pertama sekali ini adalah contoh Gmail saya. So kalau kita tengok kebanyakannya Gmail yang berlaku, beginilah keadaannya. Apabila tidak diuruskan dengan baik. Jadi kita nak menempatkan supaya setiap kali kita terima email, maka email itu dapat disusun dalam file-file dia ataupun dalam folder-folder yang berkenaan supaya kita tidak terlepas pandang, khususnya email yang selalu kita terima ataupun email-email penting yang sering masuk ke inbox kita. Baik, kali ini kita akan pergi kepada langkah yang pertama sekali. Yang pertama adalah berkaitan dengan mencipta folder. Okey, saya ambil contoh. Satu adalah folder yang saya akan cipta, iaitu di sini. Di mana saya telah pun subscribe kepada artikel yang ditulis oleh Eric Benton. So saya nak buat supaya setiap kali saya terima email, email akan masuk ke dalam folder saya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Baik, kalau cikgu tengok ataupun rakan-rakan tengok di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri ini memang tak nampak apa. Okey, hanya setakat ini saja, tapi kita boleh tarik. Dekat sini kita boleh tarik ke bawah sedikit. Okey, maka kita akan nampak ada spam, trash dan sebagainya, dan kita browse ke bawah sikit. Okey, ada yang dipanggil sebagai manage label dan create new label. Okey, di sini saya akan createkan new label di bawah nama Eric Benton supaya setiap email yang saya terima nanti akan berada di bawah Eric Benton. Okey, so yang langkah pertama kita create new label. Apabila kita create new label, maka akan keluar satu new label baru, maka kita pun type. Okey, jadi kita dah siap, maka tekan butang create. Okey, apabila kita tekan butang create, maka kita akan dapat lihat di sini, satu folder telah pun tercipta, iaitu Eric Benton. Okey, so di sini mungkin supaya saya tak terlepas, saya nak warnakan dia ke atau dengan warna yang so saya bagi dia color yang saya sukalah. Okey, folder dia akan berwarna biru. Baik, langkah seterusnya adalah bagaimana kita nak memindahkan supaya folder file-file ataupun email yang masuk daripada Eric Benton ni akan pergi kepada saya punya folder. Okey, kalau secara manual, maka kalau banyak email yang kita terima mungkin ambil masa, tapi yang dah terima maka kita akan pergi kepada kita akan klik. So kita akan klikkan pada email ini. So kita klikkan sahaja pada nama ini, email yang kita terima. So saya ambillah contoh yang ada dekat sini. Kemudian saya akan pergi kepada folder move to. Ini secara manual, kita buat secara manual dahulu, iaitu move to. Saya klikkan pada move to, maka saya akan letakkan kepada Eric Benton. Saya klikkan pada Eric Benton. Nampak?
sudah pun hilang dan sudah ada pun 7 file. Okey, so saya boleh pilih lagi secara manual. Ini kita buat manual dahulu. Selepas ini kita akan buat yang automatic pula. Okey, so saya move to. Jadi move to ni kita akan masukkan ke dalam folder ini supaya senang kita nak manage. Okey, baik, langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalau kita nak buat secara automatic, okay, bila nak buat automatic, kita akan gunakan kaedah filter. Okay, kita akan filter email yang bakal kita terima. So, sebagai contoh, saya buka dahulu satu email daripada Eric Benton. Saya perlu copy dia punya email dia. Okay, okay, so saya akan ambil dia punya email dia, iaitu eric@diywoodworkingplans.com. Saya akan ambil dia punya email dia. Ctrl C untuk copy. Okey. Baik, so saya akan pergi kepada setting. Okey, di setting ini kita akan dapat lihat bagaimana kita nak buat see all setting. Okey. Klik see all setting. Okey, dalam see all setting dia akan buka di sini, iaitu kita ada general. Okey, kita akan sentuh yang lain nanti. Label, inbox, account and import, filters and block addresses, forward, add-on, chat, meet dan advance. Okey, kita pergi dahulu kepada filter and block addresses. Okey, kita klik kepada filter. Okey, di sini saya akan createkan satu filter baru. Okey, so saya akan createkan new filter. Saya createkan new filter, maka saya akan masukkan alamat email daripada Eric. Jadi apabila apa sahaja email yang saya terima daripada Eric, okey, ini kalau kita nak spesifikkan lah. Contohnya kalau saya terima email daripada Eric, kemudian saya nak panjangkan kepada mungkin email-email yang kedua, email backup email saya, ataupun mungkin saya nak kongsikan kepada rakan lain, kita boleh masukkan kepada tu. Okey, kemudian kita akan pergi kepada, kita klik saja kepada create filter. Bila kita create filter ini, okey, di sini dia akan tanya pada kita, when a message arrive that match with this search. Maksudnya kalau saya terima email daripada Eric at diywoodworkingplans.com, maka ke mana saya nak letakkan? Maka saya akan pindahkan segala email tadi, choose label. Okay, apply the label. Saya akan choosekan label tadi kepada Eric Benton. Okay, so saya createkan filter. Okay, okay, baik. So kita tengok satu persatu. So saya boleh skip inbox, ataupun saya boleh letakkan sebagai mark as read. Okey, ataupun saya nak forwardkan pada address tertentu. Ini kita gunakan kaedah filter tadi. Ataupun mungkin kita dah subscribe daripada channel ataupun blog-blog tertentu, tetapi admin dia mungkin masih memasukkan semula email kita walaupun kita dah unsubscribe. Okey, jadi langkahnya ialah supaya tak pening kepala, walaupun kita dah unsubscribe tapi masih menerima email daripada pihak berkenaan, maka kita boleh filter dan kita gunakan delete it. Jadi setiap kali bila dapat, maka dia akan delete, dia padam. Jadi tak payah kita nak padam-padam lagi dah, tak pening kepala. Automatic dia akan buat. Yang kedua adalah never send it to spam. Contohnya kadang-kadang ada masuk, ada juga kita menerima email dan kadang-kadang dia masuk bukan di dalam inbox kita, tapi dia akan pergi kepada lain-lain, social dan sebagainya. So dia termasuk dalam spam. Jadi kita boleh buang itu. Okey, ataupun perkara yang sangat penting, always mark it as important. Jadi kita akan dapat notification. Okey, baik. So ataupun kita nak masukkan dalam kategori, boleh juga. Okey, so sekarang saya nak masukkan dalam label Eric Benton. Jadi apabila selepas ini kalau saya menerima email daripada Eric Benton, maka semuanya akan masuk kepada Eric Benton tadi. Okey, baik. So saya pergi balik kepada inbox saya tadi, nak tunjukkan satu contoh kepada rakan-rakan. Okey, contohnya di sini. Okey, saya ambilkan satu. Okey, saya punya channel saya, YouTube channel. Jadi ini saya sekarang bekerja di bawah satu lagi email, Gmail yang akaun yang lain. So saya akan hantar daripada Gmail saya kepada Gmail yang saya sedang gunakan. Okey. Okey. Baik, jadi sebelum saya memindahkan fail ataupun apabila saya menerima email,
daripada Future Cubes ini kepada folder seperti biasa, macam seperti tadi juga, maka saya perlu membuat satu lagi label. Okey, saya buatkan satu label, nama dia Future Cube. Jadi apabila saya memasukkan createkan satu label Future Cubes seperti biasa, seperti yang saya dah tunjukkan tadi, maka kita kenalah klikkan kepada email tadi. Okey, kita klikkan email tadi untuk kita copy alamat Gmail. Jadi apabila kita copy alamat Gmail, kemudian langkah seterusnya setelah kita copy, kita pergi kepada setting, see all setting, kita ambil filter and block addresses. Okey, kita create new filter dan pada from ini kita pastekan account Gmail yang kita nak pindahkan. Okey, kemudian create filter. Apabila kita create filter, okey, maka kita akan dapat senarai perkara-perkara yang kita nak laksanakan. Jadi sini saya nak pindahkan ke label saya. So saya apply the label. Saya choosekan dekat sini iaitu Future Cubes dan saya create filter. Okey. Baik, dah pun selesai. Jadi kalau rakan-rakan lihat di dalam inbox saya, okey. So masih adalah yang ini. Okey, so ini pun saya buat secara manual dahulu. Okey, saya buat secara manual. Okey, saya akan move secara manual ke Future Cubes. Maka dia akan masuk, ada lagi satu lagi. Saya akan move ke dalam Future Cubes. Baik, selepas ini saya akan bukakan, ada lagi satu. Saya akan movekan ke Future Cubes. Okay. Baik, selepas ini saya akan switchkan account saya supaya saya dapat menghantar daripada Future Cube ke account yang saya sedang gunakan. Jadi, kita akan tengok sekarang dalam Future Cubes ni. Okay, so saya akan buka dulu account ni sebab saya belum buka. Okay, jadi saya dah habis. Okay, jadi apabila saya membuat, saya dah buka sini. Okay, nampak? Okay, account saya punya folder Future Cube saya kosong. Okay, jadi apabila ada email daripada Future Cube masuk, jadi akan ada nombor dekat sini yang akan muncul. Bermakna ada email terbaru yang masuk yang belum saya baca. Okay, baik. So saya akan switchkan account saya. Baiklah rakan-rakan sekalian. Okay, sekarang saya hendak tunjukkan contoh bagaimana saya menghantar email saya yang mengandungi attachment kepada satu lagi akaun saya yang saya buka sebentar tadi. Okey, saya akan hantar daripada Future Cube kepada akaun Cikgu Zakri, iaitu akaun saya yang saya buka awal tadi ya. Okey, so dah pun ada sini, jadi saya mungkin hantar. Okey, design. Okey, saya pun bagi salam pada diri sendiri. Okey, so kemudian dah habis di bawah, mungkin saya akan masukkan di sini. Saya tambahlah sikit CEO. Okey, jadi saya nak masukkan attachkan file saya. Okey, contohnya saya nak masukkan gambar t-shirt lah. Okey, so ni adalah contoh t-shirt yang saya sedang usahakan bagi channel saya. Saya nak merchandisekan dan juga customkan. Okey, sebagai salah satu saya membuat promosi kepada channel saya. Jadi saya boleh gunakan ketika saya membuat tinjauan ataupun membuat
liputan-liputan di luar, ataupun mungkin saya akan give away pada mungkin bagi top-top komentar ataupun yang subscriber pilihan ke dalam channel Future Cubes saya. Okey, so saya pilih yang ni, maka saya akan open. Okey, kita akan attachkan dahulu. Okey, kemudian kita tunggu sehinggalah keluar paparan. Okey, so bermakna dah pun berjaya. Okey, kemudian saya akan send. Okey, jadi apabila saya tekan sahaja send, okey, jadi telah pun dihantar. Okey rakan-rakan, apabila saya telah pun berjaya menghantar daripada channel Future Cubes tadi kepada akaun saya, iaitu yang saya buka sekarang, iaitu Cikgu Zakri, maka akan muncul di sini. Tapi jangan bimbang. Okey, sebenarnya telah pun ada di dalam walaupun pada primary ini telah pun dipaparkan, tapi sebenarnya sudah ada di dalam kita punya folder kita, iaitu pada label Future Cube. Sudah pun ada dekat sini. Jadi kita tak perlu nak pening kepala kepada inbox ini sebab dah ada pun pada sini. Okey, di dalam kita punya kita punya label yang kita telah buat tadi. Okey, kita dah create label tadi. Okey, so kalau kita buka, maka saya akan dapat lihat yang apa yang telah saya hantarkan tadi daripada CEO Future Cubes channel. Okey, design t-shirt. Okey, jadi itu adalah salah satu cara bagaimana kita dapat menguruskan inbox kita. Jadi mana-mana ada surat-surat yang penting kita boleh gunakan di office atau di pejabat, ataupun mungkin ada di antara kita yang terlibat dengan pengurusan email. Jadi kita boleh mudahkan kerja-kerja kita, iaitu kita bolehlah membuat move kan, ataupun kita boleh menghantar salinan juga kepada rakan-rakan yang lain, ataupun mungkin email-email yang kita terima juga boleh kita uruskan. Okey, satu lagi perkara, saya telah pun tunjuk, iaitu apabila kita menghantar email kepada seseorang ataupun kepada sesebuah organisasi, sekarang kita hantar email dan email yang diterima daripada Future Cubes ini, email yang diterima daripada Future Cubes ini, kita nakkan supaya tak perlu lagi kita nak menaip. Contoh tadi saya type daripada CEO Future Cube. Bagaimana kita nak buat signature supaya setiap kali kita hantar, signaturenya sudah pun ada. Okey, dekat sini kita pergi kepada setting, see all setting. Okey, jadi di sini kita boleh gunakan satu lagi fungsi, iaitu pada bahagian yang ada dekat sini, iaitu pada fungsi general. Okey, dekat general sini, jadi kita pergi kepada bahagian yang bawah di sini, kita boleh cari di sini diletakkan sebagai signature. Okey, jadi signature. Jadi kita boleh createkan new. Createkan new. So kita boleh letak signature name. Okey, kita boleh letakkan signature name kita, iaitu contohnya Zakri Zakaria. Okey, jadi kita boleh letakkan signature name dekat sini. Jadi setiap kali apabila ada apa-apa sahajalah, jadi kita boleh letakkan signature name kita dekat sini. Okey, kalau kita nak panjangkan lagi, kita boleh letakkan. Okey, so name kita sudah siap kita dekat sini. Dan kemudian katalah, jadi signature name ni kita boleh masukkan kat bawah dia. Kita boleh masukkan kat bawah dia. Mungkin saya nak masukkan link. Jadi saya boleh buka saya nak masukkan link mungkin Facebook saya ke dan sebagainya. So kalau Facebook dan sebagainya itu, sekiranya kalau email ini email untuk kawan-kawan, tapi kalau untuk jabatan dan sebagainya, mungkin tidak sesuai lah untuk kita nak masukkan link. Baik, jadi kita boleh gunakan signature ni, iaitu kita boleh tambahkan di bawahnya. Telefon. So kita bubuh lah.
010, okey, 5574, katalah macam tu. Okey. Jadi kita boleh letakkan dekat situ ataupun kita boleh masukkan Telegram kita dekat sini. Okey, link. So ataupun kita boleh bubuh dekat sini. Kita boleh masukkan di tepi dia, iaitu mungkin kita boleh masukkan Telegram. Okey. Kita masukkanlah t.me/x, hantam sajalah katalah macam tu. Jadi orang itu, jadi kita boleh highlightkan yang ini. Okey, kalau orang tu buka dalam handphone, maka dia boleh so dia boleh masuk ataupun apa-apa saja. Okey, itu berkaitan dengan signature. Okey, jadi kalau signature tu bila kita dah masuk, maka dia akan keluarlah nama kita, di bawah ni akan ada telefon, Telegram kita, kontak kita lah. Okey, so tu satu hal. Okey, yang kedua yang bagi saya agak menarik juga, iaitu fungsi yang ada di dalam Gmail ini, iaitu Vacation Responder. Okey, Vacation Responder ni tujuannya ialah kita setkan, iaitu mungkin kita akan off, mungkin kita tak akan ada. So mungkin ada email yang masuk tu urgent, ataupun email yang masuk itu perlukan kita membalasnya dalam keadaan segera. Mungkin kita ada hal-hal emergency yang mana kita tidak dapat online, kita tidak dapat buka bagi untuk menjawab, tapi kita berikan maklumat awal kepada apabila kita berhadapan dengan perkara macam ni. First, kita pergi balik kepada email kita yang mungkin akan menerima inbox yang daripada rakan-rakan, supaya mereka tak kecewa, supaya mereka bila mereka hantar, maka mereka faham bahawa kita sekarang dalam kes emergency ataupun kita di luar kawasan di mana kita tidak mungkin, dengan kesibukan kita tidak dapat membalas dalam masa yang begitu cepat. Jadi kita boleh aktifkan pada Vacation Responder. Okey, jadi kita boleh masuklah first day dia bila. Okey, katalah saya masukkan first day dia daripada 18 lah. So saya masukkan daripada semalam. So saya nak last day dia, maksudnya hari yang saya balik lah. Mungkin saya balik pada 20. Okey, jadi selepas 20. Jadi mungkin 18, 19, 20, 3 hari ini. Jadi saya tulis itu. Okey, saya typekan. Maksudnya saya nak bagi tahu pada penghantar. Okey, terima kasih. Okey, atas kiriman email anda. Okey, baik. Jadi saya akan masukkan kat bawah sini. Mesejnya adalah, okey, kita tulis maaf, ataupun saya minta maaf kerana tidak dapat menjawab email anda buat masa ini. Kerana saya sedang berada, saya sedang dalam cuti kecemasan. Okey, itu kita bagi tahu kat dia. Okey, saya akan membalas email anda. Okey, selepas saya pulang, ataupun mungkinlah, ataupun selepas ini mulai, mungkin kita bagilah satu hari kan balik, 21 Julai 2020. Okey, jadi only send to the people in my contact. Okey, jadi kalau kita letak yang ini, maksudnya orang yang ada dalam kontak kita sahaja yang akan dapat. Bagaimana pula kalau orang itu tidak berada di dalam kontak kita? Jadi mereka tak dapat. Jadi kita tak payahlah letakkan only send to the people in my contact. Jadi siapa-siapa yang hantar ke email kita, mereka akan dapat balasan yang sama. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana Vacation Responder dan juga signature itu yang kita buat tadi. Okey, so kita akan buat tadi, iaitu signature default. Okey, so kita masukkan sini. Okey,
Okey, on reply. Okey, so saya akan gunakan ini signature. So sama juga. Okey. Baik, yang lain-lain kita akan bincangkan kemudian. Dalam episod ni saya akan sentuh 3 perkara. Bagaimana create label dan memindahkan email kita di dalam label yang kita cipta. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan signature, dan yang ketiga adalah vacation responder. So kita savekan change. Okey, saya savekan change. Kita akan lihat sekejap lagi, iaitu okey, so kita akan tengok apabila orang menghantar kepada kita. Okey, saya akan hantar daripada Future Cube, kemudian kita akan tengok balik dalam akaun Future Cube ada tak balasan daripada email saya Cikgu Zakri sini. Okey rakan-rakan. Okey, sekarang saya berada di dalam mode daripada email Future Cube di mana saya nak menghantar satu lagi mesej kepada Cikgu Zakri. Okey, dan kemudian saya nak hantarkan di sini contohnya tolong proses baju saya cepat sikit. Okey, urgent. Okey, so saya pun bagi salam pada diri sendiri. Okey, saya pun mohon kepada diri saya okey, so saya pun hantar. Okey, saya pun dah siap. Okey, saya pun hantar. Hantar. Okey, so dah pun send. Okey, message send. Baik, kita akan tengok sekejap lagi. Dia mengambil masa di mana untuk menerima. Okey, sekarang kita tengok apabila saya menghantar daripada Future Cube kepada Cikgu Zakri tadi, kita nampak kita dah terima balik balasan yang kita setkan dalam vacation responder tadi, iaitu terima kasih. So kita akan dapat terima kasih atas kiriman. Okey, ni kita besarkan sikit. Okey. Okey, so terima kasih atas kiriman email anda. Tolong yang bertajuk tadi tu, okey. Saya minta maaf kerana tidak dapat menjawab email buat masa ini kerana saya dalam cuti kecemasan. Saya akan membalas email anda selepas ini mulai 21. Okey. So ada nama saya dekat sini yang ditampilkan. Okey. Dan kemudian ada dekat sini nombor saya dan juga ada saya punya promotion. Okey, saya nak supaya dia komunikasi saya mungkin melalui Telegram, maka saya bagi dia Telegram ataupun link seterusnya supaya mereka tidak kecewa ataupun mereka tidak ternanti-nanti balasan daripada kita. Jadi maksudnya kita pun tidak membuatkan pihak yang menghantar email itu tertunggu-tunggu ataupun resah, gelisah. Jadi bagi rakan-rakan guru yang mungkin kawan-kawan yang mungkin membuat bisnes dan sebagainya, okey, anda boleh setkan perkara-perkara ini yang seperti yang saya tunjukkan tadi, iaitu signature. Yang penting adalah vacation responder. Nak boboh sepanjang tahun pun tak apa. Maksudnya kan pengetua ke siapa ke hantar pada kita, nah ambil kau. Okey, dapat kita punya buah tangan. Jadi secara tak langsung boleh meningkatkan bisnes, boleh meningkatkan promosi ataupun boleh meningkatkan subscribers di channel YouTube. Jadi kalau mungkin sekarang ini ada masalah, kita boleh gunakan cara yang ini. Minta kawan-kawan semua hantar email kepada kita, so nanti kita akan dapat subscriber daripada jalan yang tidak diketahui. Okey, jadi rakan-rakan, setakat itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi untuk topik-topik yang akan datang berkaitan dengan email dan yang lain-lain. Okey, sehingga berjumpa kembali. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel saya. Semoga saya dapat memperbaiki konten dan berkongsi dengan lebih lagi kepada rakan-rakan di luar sana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.